Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke kelas cikgu. So, hari ini kita akan masuk topik baru iaitu topik pengawitan makanan. Cikgu harap anda telah bersedia dengan buku teks sains kerana hari ini kita akan cuba cover daripada muka surat 133 hingga 145. Sudah bersedia? Jom kita mulakan. Okey, sebelum kita melihat apakah itu pengawitan makanan, mari kita berkenalan dulu dengan ciri-ciri makanan yang telah rosak. Jika anda lihat di sini ada beberapa jenis makanan yang telah rosak. Okey, ada gambar buah limau, ada gambar ayam, susu, ikan, jagung dan juga roti. Okey, ciri yang pertama, berasa masam dan rasa yang tidak sedap. Jika anda rasa contohnya seperti susu ni, kita boleh lihat ada ketulan-ketulan tekstur di situ. Tapi jika dalam bekas anda tidak dapat lihat teksturnya, anda boleh rasa masam di situ. Okey, rasa masam, dan jika anda minum rasa yang tidak sedap seperti susu yang segar. Okey, yang kedua, berubah tekstur dan warna. Ini kita boleh lihat pada kebanyakan makanan-makanan yang telah rosak yang cikgu tunjukkan di sini. Okey, berubah tekstur. Contohnya buah limau ini, daripada warna oranye yang terang telah bertukar warna, ada berkulat dan juga tumpuk-tumpuk hitam. Begitu juga dengan ayam ini, warnanya ada sedikit kebiruan dan tidak segar seperti yang sedia ada. Okey, dan seterusnya ikan ini kelihatan begitu kurang segar ya. Dan seterusnya jagung dan juga roti ni berubah tekstur dan juga warna. Tekstur maksudnya dia punya bentuk ataupun keadaan dia. Keadaan dia telah berubah daripada keadaan yang asal. Okey, yang ketiga, berlendir. Ini kita selalu dapati pada selalunya macam nasi kan. Nasi yang telah basi, bila kita cedok, kita rasa macam kita nampak ada lendir-lendir di situ. Ataupun kuah, okey, kita boleh nampak ada lendir yang tidak sepatutnya hadir di situ. Ataupun ikan, bila kita potong ataupun kita pegang ikan tu, macam ada lendir yang menyeliputinya. Begitu juga dengan ayam. Okey, seterusnya, bau yang tidak menyenangkan. Ini memang paling senang lah kita nak tahu makanan tu dah rosak dengan baunya. Bila baunya macam bau masam, contohnya macam bekal kan. Bekal kita terlupa nak basuh. Cuba buka. Okey, bagaimanakah baunya? Itulah bau makanan yang telah rosak. Okey, so ada 4 ciri di sini. Apakah punca kerosakan makanan-makanan yang cikgu tunjukkan sebentar tadi? Awak rasa kan kenapa? Gambar-gambar ni dah ada clue-nya. Okey, gambar-gambar ni ada clue. Ingat lagi tak tajuk mikroorganisma? Siapa masih ingat apakah mikroorganisma ini? Okey, siapa dapat teka? Okey, cuba kita lihat sama ada anda betul atau tidak. Okey, alright. Punca kerosakan makanan ialah sebab tindakan mikroorganisma, bakteria dan fungi ataupun fungi. Okey, ini adalah mucoi, ini adalah bakteria. Okey, so anda boleh lihat, okey, hanya kerana mikroorganisma yang kecil ini makanan boleh rosak. Okey? Alright, so apakah itu pengawitan makanan? Pengawitan makanan ialah kaedah pemprosesan makanan yang boleh menghalang atau melambatkan proses hidup mikroorganisma. Okey, makanan-makanan yang rosak yang cikgu tunjukkan sebelum ini adalah disebabkan oleh tindakan mikroorganisma seperti fungi dan juga bakteria. So, kaedah pengawitan makanan ni akan menyebabkan makanan tersebut diawet dan tahan lebih lama. Okey, tujuan pengawetan makanan untuk menghalang atau melambatkan proses hidup mikroorganisma. So, kita ulang kaji semula apakah faktor-faktor yang menyebabkan mikroorganisma boleh hidup atau boleh bertumbuh. Okey, ingat ya, sukan, iaitu suhu. So, suhu yang terlampau tinggi atau terlampau rendah, mikroorganisma tidak boleh hidup. Seterusnya, udara. Mikroorganisma adalah benda hidup. So, mikroorganisma perlukan udara. Dan seterusnya, keasidan yang sesuai. Keasidan yang terlampau tinggi, mikroorganisma tidak boleh hidup. Seterusnya, air. Mikroorganisma memerlukan air untuk hidup. Dan akhir sekali, nutrien ataupun makanan. Okey, mikroorganisma sangat suka gula sebab kalau awak ingat kita pernah buat eksperimen sebelum ni, kita meletak gula dan mikroorganisma
dia bernafas dengan baik. Okey, so kelima-lima faktor ni iaitu sukan, S suhu, U udara, K keaksidan, A air dan nutrien adalah yang kita nak halang untuk daripada mikroisma hidup. Itulah kenapa kita membuat pengawetan makanan supaya mikroisma tidak mendapat kelima-lima faktor ini untuk terus hidup. So awak boleh lihat di sini ada beberapa contoh makanan yang kita awetkan dan cara pemprosesan pengawetan ini kita akan tengok selepas ini. Apakah itu kaedah pengawetan makanan? Okey, kaedah pengawetan makanan ada 10. Kita akan tengok satu per satu. Okey, yang pertama ialah pendidihan. Pendidihan ialah proses memanaskan makanan pada suhu yang tinggi. Contohnya kalau kita nak masak, kan selalunya kita buka api kerana kita nak buat pendidihan supaya kita boleh mematikan mikroisma kerana suhu yang tinggi akan membunuh mikroorganisma dan menjadikan makanan kita tahan lebih lama. Tapi lepas tu kena panaskanlah macam sup. Lepas kita masak, kalau masak pagi, tengah hari tu kena panaskan, petang kena panaskan. Okay? Tak bolehlah lepas panas kita tinggalkan aja. Okey, seterusnya penjerukan. Penjerukan ialah proses merendam makanan di dalam larutan gula dan garam sesuai untuk sayur-sayuran dan buah-buahan. Contoh macam kalau kat Korea tu kita panggil kimchi kan. Penjerukan ramai yang suka. Tapi kandungan gula dan garam kena hati-hati ya. Yang seterusnya pengeringan iaitu kaedah menyingkirkan kebanyakan air dari makanan. Okay? Awak kena ingat yang 5 faktor tu, yang sukan tu, salah satu akan disingkirkan. Bila salah satu tak ada, mikroisma tak boleh nak membiak. Okay, pengeringan contoh seperti ni gambar apa? Gambar mihun. Mihun tu kering sebenarnya. Contoh macam spaghetti pun sama juga pengeringan. So dia tak nak bagi mikroisma membiak. Okey, seterusnya pembungkusan vacuum ialah proses mengeluarkan semua udara daripada pembungkusan makanan. Ini kebanyakan kita boleh nampaklah seperti keropok leko, sausage kan. Dia menggunakan pembungkusan vacuum. Kerepek kan. Dia menggunakan pembungkusan vacuum untuk mengeluarkan udara. Seterusnya ialah penyejuk bekuan dan pendinginan. Okey, penyejuk bekuan ialah kaedah menyimpan makanan pada suhu takat beku iaitu 0 darjah Celsius dan ke bawah. Seterusnya ialah pendinginan. Kaedah penyimpanan makanan di dalam persekitaran bersuhu kurang dari 18 darjah Celsius. Okey, suhu yang terlampau rendah mikroisma tidak boleh hidup. Tapi dia bukan tak hidup, dia jadi dormant ataupun dia tidur. Dia tidak membiaklah, dia kurang aktif. Tapi bila kita dah keluarkan, contoh macam ayam sudah sejuk beku, kita keluarkan untuk masak. Lepas tu kita biarkan je kat luar, mikroisma datang dengan cepat. So kalau kita nak sejuk beku tu, kena dalam peti sejuk. Kalau keluarkan, dia terus membiak mikroisma tu. Okey. Kaedah pengawetan makanan yang seterusnya ialah pemasinan, iaitu garam menyingkirkan kelembapan pada makanan. Okay, kaedah ini merupakan kaedah yang digunakan sejak dulu lagi kerana kaedah ini orang tak ada peti sejuk, so mereka menggunakan garam untuk membuat makanan tersebut tahan lebih lama. Contohnya seperti ikan masin, telur masin dan sayur-sayuran. Okey, dimasinkan. Alright, dan seterusnya pelilinan. Okey, kalau awak nampak kat sini gambar buah-buahan. Okey, kalau awak pergi pasar raya, awak tengok cantiknya apple ni kan berkilat-kilat. Kerana apple tersebut telah membuat proses pelilinan, iaitu proses menyalut buah dan sayuran seperti apple dan tomato dengan lilin cair. Selain daripada itu, kaedah ini juga mencegah pertumbuhan mikroisma di permukaannya dan dapat mengekalkan kesegaran buah. Alright. Okay, seterusnya pengetinan dan pembotolan. Ini banyak cikgu rasa dekat dalam rumah awak sebab kadar ketahanan makanan tersebut adalah sangat lama, mungkin lebih daripada setahun atau 2 tahun. Okey, proses ini ialah proses mendidihkan makanan, kemudian disejukkan dan dimasukkan ke dalam bekas kedap udara. Anda boleh lihat dalam buku teks, muka surat 141, terdapat bagaimana proses penghilangan ataupun pemprosesan pengetinan dan pembotolan. Okey, proses ini selalunya dekat kilang-kilang yang besar lah kerana ada
menggunakan mesin-mesin yang akan memanaskan tin tersebut pada suhu yang sangat tinggi sebab dapat membunuh kebanyakan bakteria yang aktif tanpa merosakkan rasa dan nilai nutrisi makanan itu. Okey, seperti kita nampak kat sini lah sardin. Okey, daripada itu pembotolan seperti sos tomato, sos cili dan sebagainya. Okey, kaedah seterusnya pempasturan, iaitu proses pemanasan makanan sehingga suhu tertentu untuk beberapa ketika dan diikuti pendinginan segera. Okey, selalunya kita gunakan proses ini untuk susu lah. Okey, pempasturan ini sebenarnya diambil daripada nama Louis Pasteur, iaitu ahli sains yang berjaya membuktikan kaedah pemanasan dengan diikuti kaedah penunjukan segera dapat membunuh kebanyakan bakteria. Okey, tapi masalahnya keburukan untuk kaedah pempasturan ni macam susu segar hanya boleh tahan dalam 2 jam paling lama kat luar. Lepas tu dia akan cepat basilah kerana mikroorganisma telah mula nak membiak di situ. Seterusnya, kaedah yang terakhir ialah penyadaian. Okey, itu kaedah mengeringkan makanan dengan cara mengasapkannya untuk satu tempoh yang agak lama. Contoh seperti pisang salai, daging salai, ikan salai dan sebagainya. Okey, so kat sini kita dah kurangkan satu faktor untuk penyelaian, iaitu air. Okey, makanan tersebut tak perlu dia letak kat peti sejuk pun tak apa. Dia tahan lama sebab orang dulu pun mana peti sejuk kan. So ini adalah kaedah-kaedah pengawetan makanan yang telah dilakukan sejak dulu lagi. Okey, kepentingan pengawetan makanan. Okey, yang pertama, dapat mengatasi masalah bekalan makanan. Contohnya jika anda ingin bantu mangsa banjir ataupun anda sendiri adalah mangsa banjir. Okey, anda selalunya akan diberikan bantuan makanan dalam bentuk makanan dalam tin, biskut dan sebagainya. Yang kedua, setengah makanan yang disediakan oleh sebuah negara boleh dinikmati oleh negara yang lain. Contohnya jika anda berada di luar negara, jadi ingin nak makan sambal kerang, okey, kari ayam dan juga rendang. Sekarang semua dah boleh didapati dalam bentuk paket dan juga dalam tin. Sangat mudah. Okey, seterusnya makanan bermusim sentiasa diperoleh, contoh seperti durian. Okey, durian sekarang kita boleh sejuk bekukan ataupun kita boleh jadikan seperti jam dan sebagainya. So, dapat dinikmati sepanjang tahun. Yang keempat, senang disimpan dan mudah diangkut. Contohnya jika anda ingin mengembangkan perniagaan anda sebagai seorang peniaga, lagi ekspor kerepek dan sebagainya. Sekarang sudah mudah kerana adanya pengawetan makanan dan makanan tersebut tidak akan rosak. Dan yang terakhir sekali, boleh simpan lebih lama dan memenuhi keperluan makanan sepanjang tahun. Contoh sekarang musim PKP, musim PKPD, okey, sukar kita nak keluar. So makanan-makanan dalam tin, makanan yang vacuumkan amat membantu kita di musim begini. Okey, tibalah ke bahagian tugasan. Okey, cikgu minta anda untuk membuat projek pengawetan makanan. Setiap murid diminta untuk membuat hanya satu saja projek, sama ada telur masin, cabai jeruk, jeruk mangga, ikan kering atau masin, jam nanas. Jam nanas anda boleh lihat di buku teks muka surat 142, anda boleh lihat resepinya di situ, atau jika ada resepi turun-temurun boleh gunakan. Okey, setelah selesai jangan lupa hantar gambar bersama projek anda kepada cikgu. Okey, dan jangan lupa salin resepi anda dalam buku nota untuk rujukan akan datang. Okey, di sini cikgu ingin tunjukkan salah satu contoh hasil projek murid tahun lepas. Okey, anda boleh lihat gambar yang jelas bersama projeknya dan juga ada resepinya, ada bahan-bahan, okey, ada alatan dan juga cara-caranya. Dan jangan lupa tulis nama anda di bawah. Okey, ini contoh hasil projek murid yang kedua. Okey, jika anda perhatikan berbezaan dengan gambar yang pertama, dilabelkan bahan-bahan tersebut. Okey, so murid tersebut telah membuat projek telur masin. Okey, anda boleh lihat walaupun ringkas tapi lengkap. Okey, cikgu harap anda dapat hasilkan projek yang lebih baik daripada ini. Sampai sini saja kelas cikgu. Terima kasih kerana sudi mengikuti kelas bersama cikgu. Jangan lupa tekan like, komen, dan share dan subscribe.
jika anda berminat dengan video-video cikgu. Okey, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.